Okay, Assalamualaikum and very good afternoon. So untuk kelas pada hari ini kita nak tengok ataupun kita nak sambung dengan chapter yang kedua iaitu integration. Before this kita dah belajar sedikitlah introduction untuk integrate. So macam mana kita nak integrate ataupun dia punya rules dia. Basic rules of integration. And then kita stop dekat exponential function. Untuk exponential dengan log ni dia ada special case lah, sama macam differentiation di mana dia ada formula yang tersendiri. Dia lain daripada nilai x ataupun function x yang biasa kita integrate. Dia ada dia punya formula, so kalau kita tengok dekat sini I think kalau you tengok dia punya formula pun you tahulah macam mana nak buat. So let's say we have exponent ax plus b dx. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi salin balik. Tetapi kita kena bahagi dengan a ataupun kita kena bahagi dengan dia punya perkali untuk x. So kalau tengok kat sini dia bahagi dengan a tambah dengan c. Ataupun kalau dia punya x tu dia tak ada ax kan, dia tak ada plus b tapi sebenarnya sama je. Cumanya sekarang ni kita punya a dia adalah sama dengan 1. So basically kita bahagi dengan 1 lah. Tapi kalau 1 kita tak tulis. So kalau ingat dia akan dia terbalik dengan differentiate. Kalau differentiate kita darabkan dengan dia punya fx kan, f prime x. Tapi yang ni sebab dalam syllabus kita punya power ni hanyalah kuasa 1 sahaja ataupun x dia kuasa 1 je. So kita bahagi sahaja dengan a. So maksudnya you takkan jumpalah kalau eksponen x dia kuasa 2 ke kuasa 3 ke, tak ada. Dalam syllabus kita lah, kalau dalam soalan biasa dalam internet adalah. So dia lebih simple lah compare dengan differentiation. So kalau kita buat example, just follow the formula. Just follow the formula. So we have 4. So I think we can pindahkan 4 keluar. So kita akan dapat eksponen x dx. Integrate eksponen x, kita akan dapat 4 eksponen x dx. 4 darab eksponen x tambahkan dengan c. Okay, follow je the formula. And then question number 2 sama juga, eksponen negatif 5x. So dia akan jadi eksponen negatif 5x bahagi dengan negatif 5 tambahkan dengan c. So 5 ni biar je dekat bawah, boleh naikkan atas dia punya negatif. Tambahkan dengan c. Okay, then soalan ketiga. Yang ni boleh buat keluar kalau nak buat keluar. Kalau tak nak pun tak apa, tak ada masalah. And then kita integrate lah. So tengok je formula dia, salin balik. And bahagi dengan dia punya A. So A dalam kes ni adalah 2. Tambah dengan. So yang ni boleh darabkan. So kalau you tak tahu nak darab, dia sebenarnya bahagi dengan 1. So dia akan jadi 5 eksponen 2x tolak 3
bahagi dengan 2 darab 1 sama dengan 2 tambahkan dengan. So inilah cara dia macam mana kita nak integrate eksponen ni. So benda ni just follow the formula. So tak perlu tak memerlukan kefahaman pun sebenarnya. Just follow the formula and then you boleh integrate lah. Okay. Because the exponent untuk integrate kita punya X tu, X dia kuasa 1 sahaja. Jadi senanglah sebenarnya. Okay, next. Okay, next kita pergi kepada rational function. So dia bukannya integrate log lah sebenarnya, dia integrate rational function. So what is a rational function? So rational function ni adalah apabila kita punya X tu dekat bawah. Tapi dia punya X tu adalah kuasa 1. For example, kita ada 1 over X. So 1 over X contoh macam 1 over X ataupun 1 over 2X tambah 1. So ini adalah rational function. Kenapa kita tak nak bawa naik atas je sebagai contoh kan? You jumpa 1 over X. Okay, sebagai contoh, you jumpa 1 over X. Lepas tu macam saya cakap kan, okay, kalau kita nak integrate, kita kena bawa naik atas. Then you pun bawa naik atas, dia akan jadi X to the power of negative 1. Ni bukan example ni bukan example dia, ni saya nak explain dulu. And then kita integrate macam biasa. So kalau kita integrate X negatif 1, by right dia akan jadi negatif 1 tambah dengan 1 bahagi dengan negatif 1 tambah 1 bahagi dengan kosong. So kalau you ingat lagi lah, saya cakap kalau dalam matematik we cannot divide anything with 0. Okay, 0 cannot be divided. So that's why kita ada special case ataupun special formula kalau kita nak integrate 1 over X. And lagi satu reason you macam saya bagi tahu hari Isnin hari tu, kenapa formula integrate dia tak boleh equal to 1. Macam ni. Okay, your n cannot be equal to negative 1. The reason dia sebab tadilah bila kita punya n ni adalah negatif 1, dia akan jadi kosong bila tambah dengan 1. So bawah tu kita akan bahagikan dengan kosong. Jadi sebab tu formula ni hanyalah untuk n dia yang selain daripada negatif 1. So kalau dia negatif 1, kita nak buat macam mana? Kita gunakan sahaja formula. And 1 over X ni dia panggil sebagai rational function lah ataupun rational function. So apa contoh rational function? 1 over X ataupun 1 over 2X tambah 1 ke. So kenapa kita tak boleh bawa naik atas? Sebab dia adalah kita akan bahagi dengan 0. So kita kena tak boleh gunakan cara differentiate yang biasa. Tapi I am very sure nanti akan adalah yang buat macam ni. So tulislah dekat dalam nota ke apa ke, kalau dia punya X tu kuasa 1 dekat bawah, tak boleh naik atas. Sebab dia akan bahagi dengan 0. So macam mana kita nak integrate kalau 1 over X? So dia ada formula dia adalah integrate 1 over X sama dengan ln X modulus tambahkan dengan C. So dia lagi mudah lah, kamu tak payah nak tambah 1, nak bahagi dengan apa semua, tak payah. Dia terus automatic dapat ln X. So yang ni kalau you perasan, sebab itulah kalau kita differentiate ln ataupun differentiate
ln X, kita akan dapat 1 over X. Sebab kan saya cakap dia adalah terbalik untuk differentiation. And then kalau dia ada nombor ataupun dia ada function, contoh macam AX plus B, so dia akan terus dapat ln, salin balik AX plus B, bahagikan dengan A. So A ni once again dia adalah perkali untuk X. And then tambahkan dengan C. So memang dia ikut formula je lah. Kamu tak payah nak faham lah benda ni. Ikut sahaja dia punya formula. Sebagai contoh, kita ada 2 bahagi dengan X. So mungkin you akan tanyalah macam mana nak differentiate 2 bahagi X. Sebab yang ni 1 per X kan. So you boleh bawa keluar. So dia akan jadi 2 darab dengan integrate 1 over X dx. Sama dengan, so integrate 1 over X. So ikut formula dia adalah ln modulus X. Dan jangan lupa tambah. Okay, next kita ada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 kita ada 3 over 2x dx. So soalan ni pun sama juga. Kalau you confused, you can always bring the constant to the front. So kita akan ada 3 over 2 integrate 1 over x dx. Dan ingat dalam integrate 1 over x is always ln x tambah dengan c. Yang ni memang ikut formula lah. Kalau you tak faham, saya tak tahu nak ajar macam mana lagi. Ikut sahaja formula. 1 over x integrate dapat ln x. Jangan lupa dia punya modulus. Sebab kita kena make sure yang ln tu dia adalah positif. So kita kena letak modulus. Modulus tu adalah wajib. Okay, example ketiga, kalau dia ada function macam x tolak 3. So yang ini jangan bawa 3 tu pergi depan pula. Nanti sebab example sebelum ni semua bawa keluar kan. Tapi yang ni tiba-tiba kamu keluarkan negatif 3 integrate 1 over x dx. Tak boleh sebab bawah ni dia adalah operation tolak, x tolak 3. So kalau tambah ataupun tolak dia tak boleh bawa keluar. Kita hanya boleh boleh bawa keluar kalau dia darab. Macam 2x kan. Dia darab boleh 2 per x, 2 darab dengan 1. So boleh bawa keluar. So kalau jumpa modulus, rational ataupun yang dekat bawah ni, contoh macam x tolak 3 kan. So biar je lah macam ni, ikut je formula atas ni. So dia akan jadi apa? Ln modulus salin balik bahagi dengan A. So dalam A, case ni A dia adalah sama dengan 1. Tambahkan dengan so 1 tu tak payah tulis pun tak apa. So dia akan jadi ln x tolak 3 tambahkan dengan C. So memang ikut formula lah. So dia sebenarnya senang integrate ni. Bila you nampak soalan tu, you refer je kat nota. Sebab tu sangat penting nota tu. Nota tu kamu kena tulis lah dia punya example tu. So that nanti contohnya soalan tutorial suruh cari integrate 1 over 2x tolak 3. So tak perlulah kamu nak fikir sendiri. Kamu refer je dekat nota tu. Tengok macam mana nak buat kalau integrate 1 over 2x tambah 3. So that's why nota is very very important sebagai kamu punya reference. Sebab soalan yang keluar pun memang based on nota je. Okay, kita pergi kepada example yang seterusnya. 1 over 5 tolak 2 x. So yang ni kita tengok kan dia adalah tolak. So memang tak boleh nak bawa keluar. 1 per 5 pun tak boleh nak bawa keluar sebab dia tolak. Kalau dia darab, boleh lah. Tapi ni tolak memang kita akan biarkan macam ni. So dia akan jadi ln. Salin je balik.
bahagi dengan A. A tu adalah perkali untuk X. Sebab tu you kena faham AX tambah B tu macam mana. Kalau dekat sini, kita punya A dia adalah negatif 2. Tambahkan dengan C. Sebab dalam exam dia tak bagi tahulah A mana satu, B mana satu. So you kena figure out sendiri. So tengok dekat X tu, itu adalah dia punya A. So kalau ada negatif, bawa negatif sekali. And then yang ini 5, 3 bahagi dengan 2X tambah 1. So yang ni nak bawa keluar 3 pun boleh. Kalau tak nak pun tak apa. So nanti yang ni akan dia tanyalah kenapa yang ni boleh bawa keluar. Sebab dia kena faham 3 dengan 1 ni dia darab. Okay, 3 darab 1. So bawah ni tak boleh sebab 2X tambah dengan 1. Dia tak boleh bawa keluar lah. Dia tak boleh pecahkan lah, senang cerita. Ini yang ni you integrate, dia akan jadi 3 ln 2X tambah 1. And you bahagi dengan 2. Tambahkan dengan C. So bawah ni boleh darabkan. So yang ni sebenarnya sama dengan 3/1. So kita akan dapat 3 ln 2X tambah 1 bahagi dengan 2 tambahkan dengan C. So itulah cara dia macam mana kita nak integrate yang kita panggil sebagai rational function. Dia terbalik dengan differentiate law. So sebab tu kalau kita differentiate ln, kita akan dapat 1 over X ataupun F prime X bahagi dengan Fx. Okay, so habislah untuk rational formula. So ini adalah dua formula untuk eksponen dengan rational. Integrate log nanti kita akan belajar lagi. Okay, tak masuk lagi. So nanti mungkin you bolehlah listkan formula-formula yang ada ni dalam kertas yang kecil ke supaya mudah untuk kamu refer. Okay, next next adalah cara macam mana kita nak integrate yang kita panggil sebagai by formula. So kenapa integrate ni dia banyak menggunakan formula? Basically because in order to integrate complicated function ni dia susah. Kalau macam differentiate tu kita ada rule lah. Kita ada product rule, quotient rule dan sebagainya. Tapi integrate ni dia tak ada. Dia akan ada dua rule yang kita panggil sebagai integration by formula dengan integration by substitution. So yang integration by formula ni apa yang kita boleh gunakan? Tengok dekat dia punya kotak ni. Okay, nampak kotak ni? So benda ni hanya boleh digunakan kalau you punya function tu adalah dalam bentuk yang ini. So dia sebenarnya nak memudahkan kamu lah. Kalau you jumpa soalan macam ni, susah kan nak integrate kan basically. Tapi kamu boleh gunakan formula, tak ada masalah. Okay, boleh gunakan formula. So apa yang akan jadi kalau you jumpa integrate f prime x e eksponen fx dx. So first kali you kena faham macam mana formula ni terjadi. First kali dia mesti ada eksponen. Okay, dia mesti ada eksponen. And dia akan ada fx. So bila you differentiate fx ni, you akan dapat dia punya yang depan tu. Ini syarat kalau kita nak guna integration by formula. Kalau dia lain daripada ni, memang tak boleh gunalah. Okay. So kita akan dapat sama dengan eksponen fx tambah dengan c. So daripada mana formula ni? Sebenarnya daripada differentiation. Kalau you ingat lagi kita nak differentiate eksponen, kita cari kan dia punya eksponen darabkan dengan f prime x. So ni sebenarnya adalah daripada formula differentiation lah.
Okay, so kita terbalikkan sahaja, kita akan dapatlah integration dia. So macam mana kita nak decide? So kalau kita tengok example yang pertama ni, kita ada 3x² tambah 1 darangan eksponen x kuasa berapa ni? Eksponen kuasa 3. Eksponen kuasa 3 tambah dengan x. Okay. So macam mana kita nak decide? Kita boleh guna formula ni. Pertama sekali you tengok dia punya fx. So fx dia adalah bersamaan dengan x cube tambahkan dengan x kan. So kalau you differentiate dia, kita akan dapat 3x kuasa 2 tambahkan dengan 1. So ini bukannya proses integration dia, tak. Ini cuma kita nak test, boleh tak kita guna formula yang ini. Okay, saya ulang balik. Macam mana kita nak tahu yang kita boleh guna formula kat atas ni? Pertama kali you kena test lah, kalau you punya fx ni bila differentiate dapat tak yang bahagian depan. Kalau dapat bolehlah guna, kalau dia tak dapat means tak boleh nak guna. So macam mana nak test? Kamu tengok dia punya fx and then kamu differentiate dia. So kalau you tengok dia akan dapat lah macam kat depan ni. Okay. So kalau soalan tu memang nak suruh you guna formula, dia mesti dapat. Dia mesti dapat. Maksudnya kalau you differentiate dia punya fx, dia mesti dapat yang bahagian depan tu. Ataupun kadang-kadang dalam soalan dia kata by using formula integrate ni. So dia mesti dapat. So macam mana kita nak integrate? So ikut je lah formula. Dia akan jadi eksponen fx tambah dengan c. Eksponen, so fx dia adalah x cube tambahkan dengan x tambahkan dengan c. Dapat jawapan. So dia tak apa. Cumanya nak cam dia boleh guna formula ni yang susah. Kalau nak integrate dia senang je. Ikut je dia punya formula. Okay, yang kedua, okay, kita test pula yang kedua. So kalau kita tengok eksponen dia adalah 1 tolak 4x kuasa 3. So kalau kita differentiate, kita akan dapat kosong kan, kosong negatif 12x kuasa 2. Okay. So kalau you tengok dia akan ada sedikit lain. Nampak kita integrate, kita differentiate dapat negatif 12, tapi yang ni adalah 4. So macam mana nak buat dalam kes ni? So kes ni kita boleh membuat sedikit modification di mana kita boleh darabkan dengan berapa supaya dapat negatif 12. Okay, so dalam kes ni kita kena darabkan dengan negatif 3 lah kan supaya dapat 12. So negatif 3. Negatif 3. So akan jadi 4x kuasa 2 eksponen 1 tolak 4x kuasa 3 dx. Ya ke? Sekejap Sekejap.
Oh, okay, okay. Silap. T1/4. Okay, setelah tu. So untuk samakan dengan ni, so kita kena darabkan dengan negatif 3. So yang ini kita akan dapat terus lah, dia punya jawapan dia adalah negatif 3 darabkan dengan eksponen 1/4 x³ tambahkan dengan C. Okay, so dia akan ada ubah sikit dekat sini lah. Kalau yang ini dia memang directly terus dapat, tapi yang ni sebab bila kita differentiate kita akan dapat negatif 12. So untuk jadikan dia sama dengan f prime x ni, kita kena darabkan dengan negatif 3. Jadi kalau contoh macam kita dapat tu lain daripada yang sepatutnya, then you kena modify sikit lah kita punya integration. Okay. Okay, next. Ni formula yang kedua. Okay, nama dia sama juga, integration by formula, tapi ini adalah daripada formula ln. So kalau ingat lagi, bila kita differentiate ln, kita akan dapat f prime x sama bahagi dengan fx kan. So sama jugalah. Di mana kita kena test dulu adakah f prime x bahagi dengan f prime x bahagi dengan fx sama dengan kita punya function. Okay, sebagai contoh untuk soalan yang pertama ni, fx dia adalah bersamaan dengan 2x² tambah 1 kan. So kalau kita differentiate dia, kita akan dapat 4x. So dia sama dengan formula yang ini. Atas dia adalah f prime, bawah dia adalah fx. So kalau dah sama, barulah kita boleh apply kita punya formula. So dia akan jadi ln dalam kurungan 2x kuasa 2 tambahkan dengan 1 tambahkan dengan C. Okay, so benda ni dia mudah, tapi untuk test tu, untuk kamu recognize sama ada boleh gunakan formula ataupun tidak tu yang susah. Tapi kena 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 apa? Kena pandai lah. Okay. Okay. And then yang kedua pun buat benda yang sama. So, kalau you tengok our fx kita adalah yang dekat bahagian bawah. So bawah adalah 1 / eksponen x. So kalau kita differentiate, kita akan dapat negatif eksponen x. So yang ni dia akan ada sedikit lain sebab atas ni adalah eksponen positif. Tapi yang kita dapat ni adalah eksponen negatif. So apa yang boleh kita buat adalah kita darab je dengan negatif. Okay, so dia akan jadi sama dengan negatif integrate eksponen x bahagi dengan 1 tolak eksponen x dx. So dia akan jadi sama dengan negatif, atau follow je yang ini adalah ln 1 minus eksponen x tambahkan dengan C. Okay, so boleh nampak so, sebab tu bila kita nak
cari f prime ni sangat-sangat penting supaya dia sama dengan kita punya integration. So ini adalah formula yang kedua. Okay, next adalah formula yang ketiga. So formula yang ketiga, kita ada f prime x darabkan dengan fx kuasa n, dx sama dengan fx kuasa n plus 1 bahagi dengan n tambah 1 tambahkan dengan c. So yang ni I think daripada formula formula power rule. Bukan. Daripada formula kita belajar sebelum ni. Cumanya kalau yang kita belajar sebelum ni dia punya kuasa, dia kuasa satu je yang dekat dalam tu. Yang ini kan. X dia kuasa satu. Tapi yang ni kalau dalam dia kuasa lebih daripada satu. Okay. So ini you kena follow dia punya formula. Sama juga. You kena tengok adakah f prime x tu adalah hasil daripada kamu differentiate fx. So kalau untuk soalan pertama, kita punya fx adalah bersamaan dengan, tengok dia punya fx tu dia mesti yang ada kuasa. Dia yang ada kuasa. So fx adalah bersamaan dengan 2x kuasa 2 tolakkan dengan x tambahkan dengan 1. And then you differentiate lah. F prime x sama dengan, so dia akan jadi 4x tolakkan dengan 1. So kalau you tengok, dia akan sama dengan kamu punya f prime x. Okay, dia sama dengan f prime x, which is 4x tolak 1. So kalau dia dah sama, then kamu follow je formula. Jawapan dia adalah sama dengan fx. So fx kita adalah 2x kuasa 2 tolakkan dengan x tambah dengan 1 kuasa n tambah 1. So sekarang kita punya n adalah 6 tambahkan dengan 1 bahagi dengan 6 tambahkan dengan 1 tambahkan dengan c. Ataupun kalau kita simplify dia jadi 2x squared tolak dengan x tambah 1 kuasa 7 bahagi dengan 7 tambahkan dengan c. Dapatlah jawapan dia. Okay, next example, kita buat benda yang sama. Our fx is always yang ada kuasa. Sepatutnya bila you differentiate, you akan dapat yang belah luar ni lah. Okay. So kalau kita kira, dia akan jadi eksponen x tambah dengan 2. Kalau kita differentiate, kita akan dapat eksponen x. Okay. So, you tengok dia ada sedikit lain kan. Dekat sini adalah 5. Dekat sini adalah x. Eksponen x. Jadi kalau kita nak samakan dia, kita kena darabkan dengan sama ada kita darabkan 1/5 atau kita keluarkan 5 lah. Okay, so kalau kita keluarkan 5, okay, so kalau nak ni kita darab 1/5 integrate 5 eksponen x dalam kurungan eksponen x tambah 2 kuasa 15 dx. So inilah bersamaan dengan 1/5
So yang ni jawapan dia kita ikut sahaja eksponen X tambah dengan 2 kuasa dengan 15 tambah dengan 1 bahagi dengan 15 tambah dengan 1 and tambahkan dengan C. Ataupun kita akan dapat 1/5 eksponen X tambah dengan 2 kuasa 16 bahagi dengan 16 and then tambahkan dengan C. Dapatlah jawapan dia. Okay, so itulah formula yang ketiga. So formula yang ketiga ni, tiga-tiga formula ni boleh digunakan. Maksudnya kalau kamu punya function tu menepati formula yang diberikan. So macam mana nak test ataupun macam mana nak recognize, you kena carilah dia punya fx dengan f prime x. So formula ni akan diberi, jadi tak perlulah kamu nak hafal. Contoh macam f prime x bagi dengan fx, f prime x darabkan dengan eksponen fx. So tak perlu nak gunakan integration yang method yang lain. Boleh gunakan formula. Ni basically sebenarnya adalah shortcut lah untuk kamu integrate sesuatu function. Tapi tak semua function boleh digunakan formula ni. Formula mana yang, function mana yang kita boleh guna kalau dia menepati kamu punya ni lah, dia function dia. Okay, so kena tengok ketiga-tiga function ni adakah dia sama ataupun tidak. Ataupun kadang-kadang dalam soalan dikata by using formula. Okay, so itu adalah integration ataupun rules of integration menggunakan formula. Okay, kalau kita tak gunakan formula, boleh je kita nak integrate, tak ada masalah. Tetapi kita akan gunakan satu method yang dikenali sebagai integration by substitution. So dah nama pun substitution, dia adalah integration menggunakan penukaran. So untuk integration by substitution ni mostly kita boleh gunakan kepada semua function. Okay, mostly boleh gunakan untuk semua function. Maksudnya katalah you tak nak guna formula kan, you boleh guna can use to almost all function. So katalah you tak faham nak gunakan integration by formula, then you can use integration by substitution. So benda ni dia boleh gunakan hampir dekat semua function. Okay, kenapa dekat hampir semua function? So saya akan terangkanlah macam mana integration by substitution ni. Integration by substitution ni, dia dah nama pun dia adalah penukaran. Maka kita kena buatlah dia punya penukaran. So macam mana penukaran tu? Okay, step yang pertama adalah you kena letkan U dengan something. Okay, first kali you kena letkan U sama dengan something. So dekat mana kita nak letkan U ni, dia depends kepada function tersebut. Okay, contohnya macam ni. Kalau you tengok kita punya function, kita akan ada dua pilihan. Sama ada kita nak letkan U sama dengan X ataupun kita nak letkan U sama dengan 2X squared tolakkan dengan 1. Okay, so tips dia adalah U tu dia mesti yang complicated. So kalau you tengok antara X dengan 2X squared tolak 1, yang lebih complicated obviously adalah 2X squared tolak 1 lah. Okay, so kita akan letkan U sama dengan 2X squared tolakkan dengan 1.
Okay, lepas dah letkan U, apa yang kita buat? Kita kena differentiate. Kita kena differentiate du over dx sama dengan 4x. Okay. Sebenarnya kan ambil masa kita faham. Jadi kamu salin je dulu. Salin je dulu. So lepas kita dah differentiate, apa yang kita kena buat adalah kita pindahkan dx tu pergi ke sebelah kanan. So dia akan jadi um, sama dengan 4x. Okay. Lepas tu step yang kedua, kita akan tukar kita punya integration ni semuanya ke dalam U. Okay. Kita akan tukarkan integration ni semuanya ke dalam U. So asalnya kita ada integrate x dalam kurungan 2 x squared tolak 1 kuasa 4 dx kan. So untuk yang ini kita dah letkan dia sebagai U. Okay. So kita dah letkan dia sebagai U, so dia akan jadi U. And then sebab dari kuasa 4, so dia akan jadi kuasa 4. So yang ni tak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah, macam mana kita nak tukarkan yang X ni dengan DX ni kepada U. Okay. Dekat sinilah du dx ni akan memainkan peranan. Okay, tengok betul-betul. So kita nak tukarkan x dx ni kepada u. Okay. Ataupun kalau you tak nampak, kita boleh tukar dia punya arrangement. So let's say kita ada 2x squared tolak 1 kuasa 4 darabkan dengan x dx. Okay, nampak Ini kita dah tukar dah jadi u kuasa 4. Tapi yang ni kita nak tukar macam mana? So kita pergi balik dekat du ni. So you nampak kan du sama dengan 4x dx. So apa yang you boleh buat adalah you cari x dx tu sama dengan berapa. So dalam kes ni kalau kita pindahkan 4, dia akan jadi du over 4 sama dengan x dx. So x dx adalah bersamaan dengan du over dengan 4. So ini sebenarnya adalah bersamaan dengan du bahagi dengan 4. Okay, so kalau kita tukarkan dia, integrate u kuasa 4, dia akan jadi du bahagi dengan 4. Kamu punya integrate tu, dia semuanya mesti dalam u. Dia tak boleh ada huruf x satu pun. Dia mesti semuanya adalah huruf u. Barulah dipanggil sebagai substitution. Penukaran. Dia actually penukaran daripada x kepada u. Okay, lepas dah tukarkan semua kepada u, barulah kita masuk step yang ketiga. So step yang ketiga adalah step kita integrate. So kalau you tengok asalnya kita punya integration ni agak susah, complicated. Tapi bila kita tukarkan kepada u, dia jadi lebih mudah. Sebab apa? Kamu hanya perlu integrate u kuasa 4 sahaja. So yang 4 ni kita boleh buat keluar. So dia akan jadi 1/4 integrate u kuasa 4 du. So nampak kita hanya perlu integrate u kuasa 4, which is I think semua orang tahulah macam mana nak integrate u kuasa 4 kan. Kalau dia dapat lagi complicated, maksudnya kamu punya substitution tu salah. Okay, maksudnya katalah you kira-kira kan, you tukar u tiba-tiba dapat lagi complicated compare dengan original function. So maksudnya kamu salah pilih u. Kamu salah pilih u. Jadi kalau dia jadi lebih simple ataupun simplify dia lebih mudah, maksudnya betul lah kamu punya u. Sebab yang ni kalau kita integrate, senang je. Kita akan dapat u kuasa 4 adalah bersamaan u kuasa 5 bahagi dengan 5. Tambahkan dengan c.
Okay, so ni dah kira habis lah dia punya integrate. Tapi kita tak nak jawapan dalam U, kita nak jawapan dalam X. Sebab soalan dalam X, jawapan pun kena dalam X. So kita ganti je lah. Kita punya U tu dengan X. Tapi bukan U sama dengan X lah, you kena tengok balik original U kamu sama dengan berapa. So kalau kita masukkan, dia akan jadi sama dengan 1/4 ataupun nak darab pun boleh, 5 darabkan dengan 4 ni. So dia akan jadi 20. And then U adalah 2x² tolakkan dengan 1 kuasa 5 tambahkan dengan C. Dapatlah jawapan dia. So kalau yang dah pernah belajar masa SPM, mungkin dia ada cara berbeza sikit dekat D over DX ni. Sebab ada cara lagi satu. Tapi saya akan jadi cara yang inilah. Okay. Tapi kalau you tak faham ataupun yang first time jumpa, so please salin dulu. Tolong salin. Yang penting you salin. Supaya nanti bila you buat soalan ataupun you nak buat revision, you nampak lah macam mana nak do the integration by substitution. Okay. Okay, kita try lagi satu example. Integration by substitution. Okay, step yang pertama adalah kita pilih U. So dia punya tips adalah kita tengok mana yang lebih complicated. So kalau you tengok antara eksponen X dengan eksponen X tambah 4, so mana yang lebih complicated? Atas ke yang bawah? Okay, so kalau you tengok, obviously yang dekat bawah lah lebih complicated kan compare dengan bahagian atas. So kita akan letkan U sama dengan eksponen X tambahkan dengan 4. And then step yang kedua, kita differentiate du over dx sama dengan differentiate eksponen X tambahkan dengan kosong. So yang ni skill differentiation pun sangat-sangat penting lah. You kena tahu macam mana nak differentiate. And then kita pindahkan du sama dengan eksponen X. Okay, yang ketiga, kita akan tukarkan eksponen U ni, eksponen ni kepada U. So kalau yang tak nampak benda ni, saya akan tukar dia jadi macam ni. Asalnya eksponen X kan, eksponen X bahagi dengan eksponen X kuasa 4 kan. So kalau kita tukarkan, dia akan jadi 1 per eksponen X tambah 4 darabkan dengan eksponen X dx. So kenapa saya tukar macam ni? Sebab ada pelajar dia tak nampak macam mana kita nak tukarkan yang eksponen X dx ni. Sebab eksponen X kuasa 4 ni dia tak ada masalah sebab dia akan jadi U. Cuma eksponen X dx ni kita ambil daripada mana? Kita ambil daripada du. So dia akan jadi du. So dah settle lah kita punya eksponen X ni. Maksudnya kita dah tukarkan semua ke dalam U. So kita boleh terus integrate. So kalau you tengok asalnya dia macam ni. Dia akan jadi macam ni. Dia lebih simple lah. So itu the reason ataupun the objective kita buat integration by substitution. Kita nak memudahkan kita punya integration. Sebab kalau kita nak integrate yang ni, dia susah. So kita tukar kepada U, dia akan jadi 1 over U. Integrate 1 over U is ln U. Tambahkan dengan C. Tapi kita tak nak jawapan dalam U, kita nak jawapan kita dalam X. So ganti je lah. Ln U sama dengan eksponen X tambahkan dengan 4, tambahkan dengan C. Nak jawapan. Okay. So kalau you tak faham, tolong salin. Salin ya.
supaya bolehlah kamu nak buat revision. Okay, next. Okay, kita buat lagi satu example. Okay, step pertama cari U. Okay, step yang pertama cari U. So yang ni pun sama, kita ada dua possibility. Sama ada kita nak pilih U ataupun kita nak pilih ln X ataupun kita nak pilih X. So kita akan pilih yang complicated. Antara X dengan ln X, I think the complicated one adalah ln X lah. Okay, so U sama dengan ln X. And then step yang ketiga kita akan differentiate. Differentiate akan dapat du over dx. So differentiate ln kita akan dapat 1 over x. And then kita pindahkan dx, dia akan jadi 1 per x darabkan dengan dx. And then step yang ketiga kita akan start kita punya penukaran. So kalau you tak nampak kat sini, kita akan always boleh ubah dia jadi ln x darab 1 per x dx. Sebab ln x ni adalah bersamaan dengan u. 1 per x dx bersamaan dengan du. Tengok asal daripada sini dia dapat u sahaja. So kalau you dapat soalan ataupun dia punya function dia lebih mudah, maksudnya betul lah. Okay, most probably betul. Tapi katalah you buat you tukar dia punya kalau you punya function tu tiba-tiba jadi susah, maksudnya salah u. Salah pilih u. Kebiasaannya lah. Okay. Then kalau kita integrate u dapat berapa? U kuasa 1 tambah 1 bahagi dengan 2 tambahkan dengan C. Dapatlah u kuasa 2 bahagi dengan 2 tambah dengan C. And then step yang terakhir kita ganti je u dengan kuasa 2. U dengan X. So nak ambil mana dekat u? U adalah ln X kuasa 2 bahagi dengan 2 tambahkan dengan C. Dapatlah jawapan dia. So itulah 4 step macam mana kita nak gunakan integration by substitution. Okay, so okay, so rasanya itu sahaja. Next example kita akan buat next kuliah lah. So video-video ni saya memang ada record and letak kat YouTube. Jadi kalau boleh kita tengoklah rakaman dia. Sebab kalau you tengok just screenshot, I don't think